ada lagi satu wawancara pada pagi ini akan dibawakan bersama habis kita, iaitu mengenai dengan Majlis Kebangsaan Celik Kewangan. Apa yang dimaksudkan dengan Majlis Kebangsaan Celik Kewangan? Kalau dalam bahasa Inggerisnya, National Financial, saya diberitahu tadi, Awal National sudah. Financial Literacy Council. Jadi dalam bahasa Melayunya merupakan Majlis Kebangsaan Celik Kewangan. Okey, jadi kita ada 3 narasumber bersama dengan Ketani berada di studio ketika ini. Mungkin di sebelah kanan dulu kali. Okey, diperkenalkan di sebelah kanan saya memakai tudung warna purple pada pagi ini ya, iaitu Yang Mulia Puan Rina Hayani binti Haji Sumardi, iaitu selaku Ketua Isu Pengguna Kewangan Autoriti Monetary Brunei Darussalam, yakni AMBD, selaku Ketua Urus Setia Bersama. Itu dia. Apa khabar pada pagi ini, Puan? Baik. Alhamdulillah. Dan 2 orang di sebelah kiri saya, 2 orang jejaka tampan narasumber Ketani ni. Okey, Yang Mulia Tuan Ali Hamdani bin Haji Muhammad Diah. Beliau merupakan pemangku pengarah perkembangan kurikulum Kementerian Pendidikan selaku Ketua Urus Setia Bersama. Dan bersama dengan juga Tuan Zainal Abidin bin Haji Kepli, pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan selaku Urus Setia bagi Majlis Kebangsaan Celik Kewangan ini. Jadi kita mulakan dulu dengan Puan ya, untuk menanyakan satu pertanyaan sebagai pembuka bicara kita ni. Apa sebenarnya Majlis Kebangsaan Celik Celik Kewangan ini? Ya, National Financial Literacy. Okay. Majlis Kebangsaan Celik Kewangan ini ataupun yang tadi dikatakan kalau di dalam bahasa Inggerisnya National Financial Literacy Council, ia telah ditubuhkan pada 14 November 2017. Ya, dengan visinya ialah untuk melengkapkan warga negara Brunei Darussalam dengan pengetahuan dan kemahiran untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menguruskan kewangan peribadi mereka. So itu demi kesejahteraan hal ehwal kewangan masing-masing. So ini sebenarnya untuk memastikan kan rakyat Brunei bijak dalam mengenal pasti dan memilih produk perkhidmatan kewangan yang bersesuaian lah dengan keperluan mereka. Betul ya, sesuai dengan wawasan negara kita ni 2035 iaitu Puan ya, itu mengenai dengan kewangan di negara kita ni Brunei Darussalam. Jadi seterusnya siapakah agensi yang terlibat dalam majlis ini, Puan? Okey. Penang majlis ini adalah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan majlis ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Keahliannya terdiri daripada 12 agensi-agensi yang dikenal pasti berkepentingan di dalam penyaluran pendidikan kewangan, seperti Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Otoriti Monetary Brunei Darussalam, Tabung Amanah Pekerja, Persatuan Bank-Bank Brunei, Persatuan Insurans dan Takaful Brunei, Persatuan Perancang Kewangan Brunei dan Persatuan Pasaran Modal Brunei. So di dalam majlis ini ada juga urus setianya yang terdiri daripada Kementerian Pendidikan, Otoriti Monetary Brunei Darussalam dan juga Tabung Amanah Pekerja. Oh, banyak agensi yang terlibat dalam majlis ini. Memang ini adalah merupakan satu perkara yang sememangnya penting. Jadi kita ini difahamkan bahawa majlis ini terdapat 4 teras yang membantu menyokong visi dan juga untuk mencapai strategi majlis tersebut. Jadi bolehkah Puan menerangkan secara lebih lanjut lagi tentang apa sebenarnya teras-teras yang mendukung visi ini? Okey. Ya, memang ada 4 teras lah di dalam yang menyokong majlis ini. Teras pertama ialah pendidikan kewangan. Jadi di dalam teras pertama ini ia punya deliverable ialah untuk menghasilkan kerangka kecakapan celik kewangan bagi pelajar dan dewasa. Ini adalah sebagai rujukan juga bagi tahap kecekapan kewangan yang ideal bagi semua peringkat kehidupan dan sebagai panduan juga kepada institusi yang terlibat dengan pendidikan kewangan yang menyalurkan pendidikan atau untuk menyediakan bahan pendidikan secara konsisten dan jelas. Jadinya dengan itu sekarang tahu ikut macam
apa umurnya, apa yang sesuai lah pelajaran yang dapat disampaikan kepada either student ataupun orang ramai lah. Dan teras kedua, ia menumpukan pula kepada maklumat dan nasihat kewangan. Jadinya di bawah teras ini fokusnya adalah untuk memperuntukkan dan menyelaras sumber-sumber dengan optimum dan dalam masa yang sama memaksimalkan keberkesanan dan liputan di dalam penyaluran pendidikan ini. So dalam arti kata lain, dalam terasa ni ia mengenal pasti macam pelbagai jenis landasan yang boleh kita ni menyampaikan pendidikan kewangan ni lah. Jadinya macam melalui jerewara kah, melalui siaran program dalam televisyen, surat kabar, poster dan sebagainya. Tapi bukan exam lah tu bukan. bukan. Bukan exam. Ini kira mode of delivery sajalah. Yes, mode of delivery. Jadinya daripada tu juga orang mencek dia punya kumpulan sasaran yang berbeza mengikut peringkat umur. Sama yang macam saya katakan tadilah. Macam kalau peringkat ada target group macam ni, ini kesesuaiannya lah supaya semua orang dia dapat diberikan yang sama. Terus kita ni kan melihatkan juga orang punya kefahaman sekarang untuk menerima pendidikan kewangan itu. Dan majlis ini juga di bawah terasa tu pada masa ini sedang di dalam proses menyediakan itulah one stop shop website di mana sekarang orang ramai boleh mendapatkan maklumat mengenai kewangan di dalam itulah di dalam website itu. Itu baru kedua. Yang ketiga ini menumpukan kepada persekitaran kewangan yang kondusif. So kalau dalam arti kata lain majlis ini ia menggalakkan suasana yang membolehkan orang ramai untuk melibatkan diri dalam sektor kewangan secara efektif. Jadi maksudnya majlis mendukung lebih ketelusan dan pendedahan maklumat berhubung produk dan perkhidmatan kewangan yang diberikan oleh itulah institusi kewangan. Jadinya kalau macam daripada bank-bank ke daripada takaful dapat orang macam memberitahu secara transparan lah semua tu kan. So itu kami galakkanlah supaya itu dan juga mendukung peningkatan dalam kepelbagaian produk dan perkhidmatan kewangan yang sesuai dengan keperluan kumpulan sasaran yang berbeza. Dan teras keempat pula adalah mengenai pemantauan dan penilaian. Jadinya tadi kita ni ada banyak teras satu kan. Jadi teras keempat ini ia lebih tu. Ia melihat kepada keberkesanan. That's why ada pemantauan dan penilaian. So di bawah teras ini majlis ini ia telah menghasilkan dua jenis pengukuran, iaitu satu secara mikro dan satu lagi secara makro. Kalau secara mikro ini kan kami lihat sekarang semua yang memberikan pendidikan kewangan atau orang mesti membuat itu penilaian mengikut piawaian yang sudah ditetapkan. So sekarang daripada orang punya hasil daripada orang punya penilaian akan diberikan kepada majlis di mana majlis itu sekarang dapat membandingkan di mana satu yang inisiatif ini yang lebih macam berkesan lah. Jadi dapat dibuat perbandingan. Dan secara makro juga rangka kerja penilaian ini juga telah dihasilkan di mana petunjuk-petunjuk yang dinilai ada sudah ditetapkan iaitu seperti indeks pengetahuan kewangan, indeks sikap kewangan, indeks tingkah laku kewangan dan simpanan secara aktif dan ada lagi lah dan sebagainya. Itu dia ya. 4 teras mengenai dengan visi dan pencapaian strategik majlis ya. Jadi Puan, apakah perkembangan terkini Majlis Kebangsaan Celik Kewangan itu? Kerana dia sudah ditubuhkan pada tahun 2017. Jadi mungkin ada perkembangan lanjutnya. Ya, memang. Jadinya pada majlis telah meluluskan strategi Celik Kewangan Kebangsaan pada bulan Disember 2019 dan berdasarkan kepada strategi tersebut pelbagai inisiatif telah pun berjalanlah dan sedang diusahakan. Misalnya penyediaan National Financial Literacy Competency Framework itu khusus bagi penuntut-penuntut dan orang ramai. Yang kedua, penambahbaikan kurikulum di sekolah-sekolah untuk memasukkan topik-topik celik kewangan. Tadi ada juga saya katakan juga tadi majlis ini sedang dalam proses menubuhkan laman sesawang khas untuk yang mengandungi maklumat dan nasihat kewangan bagi kemudahan orang ramai dan rangka kerja bagi menilai keberkesanan itu juga yang tadi saya katakan juga tadi lah. Sama juga pada tahun lepas lebih daripada 100 inisiatif celik kewangan telah dilaksanakan oleh agensi-agensi yang berkaitan. Walaupun jumlah inisiatif berkurangan daripada tahun 2019 pasal COVID atau kan ada restriction apa, tapi alhamdulillah inisiatif masih tetap dijalankan. Liali majlis ini juga giat
di dalam penyaluran pendidikan kewangan melalui jerayawara ke kementerian-kementerian, sekolah-sekolah, majlis-majlis perundingan kampung, taklimat, segmen melalui radio dan televisyen, acara-acara khusus berkaitan dengan pengurusan kewangan dan penyampaian pendidikan kewangan juga dilaksanakan juga secara digital dan dimanfaatkan melalui media massa. Semasa aktiviti-aktiviti ini dijalankan, jenis atau tahap penyampaiannya juga diambil kira macam siapa kumpulan sasarannya, seperti pelajar ke pegawai-pegawai kekitangan pelajaran dan juga orang ramai untuk memastikan keberkesanannya lah. So insya-Allah majlis ini akan sentiasa mempertingkatkan dan memperbaiki lagi usaha mengambil kira perkembangan semasa sama keperluan orang ramai lah. Kalau mengenai tentang aktiviti-aktiviti mengenai penyaluran pendidikan kewangan, mungkin Puan dapat memberikan satu hal lagi tambahan mengenainya. Silakan. Ya, di bawah majlis ini setiap tahun ahli-ahlinya disuruh tu ni untuk mempledge inisiatif-inisiatif celik kewangan ya. So dalam selalunya secara lazimnya kalau dalam setahun ini ada dalam kira 70 tahun aktiviti yang sudah di-pledge ni. Artinya dikomitkan terlebih awal lah atau sekiranya misalnya kalau di bawah Kementerian Pendidikan inisiatif yang di-pledge adalah sambutan Global Money Week yang disambut pada bulan Mac setiap tahun. Kalau di Kementerian Hal Ehwal Agama sekolah-sekolahnya diorang ada mengadakan itu Savings Challenge ataupun cabaran menabung bagi studentsnya sama ia punya kekitangan. And then kalau di bawah Authority Monetary Brunei Darussalam, inisiatif yang di-pledge adalah termasuk sambutan Hari Menabung Kebangsaan, World Investor Week serta kursus dan taklimat yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. Kalau di bawah Tabung Amanah Pekerja, mereka aktif di dalam mengadakan jerayawara 10 Years Towards Retirement, bengkel lakas tah bersedia dan taklimat kursus pranikah. Bagi persatuan-persatuan profesional kewangan juga, diorang ada terlibat juga di dalam aktiviti-aktiviti pengurusan kewangan dengan memberikan kesedaran mengenai produk dan perkhidmatan kewangan yang sedia ada di pasaran serta pentingnya pengurusan kewangan. Jadinya selain daripada aktiviti ini, ahli-ahli majlis juga telah menyalurkan pendidikan kewangan melalui bahan-bahan celik kewangan seperti di laman web, media massa seperti radio dan televisyen, media sosial, aplikasi mudah alih, leaflet dan poster. Itu tadi memang serba detail dan terperinci daripada apa yang bukan tadi. Bukan lagi serba ringkas, memang terperinci. Tetapi kerana tajuk kita ni mengenai segmen Majlis Kebangsaan Celik Kewangan dan memang kita ada dua lagi tetamu narasumber kita ni mengenai daripada Kementerian Pendidikan ni apa kaitannya. Jadi Puan Rina tadi ada menyentuh mengenai pilar yang pertama. Pilar yang pertama yang mana kami difahamkan diterajui oleh Kementerian Pendidikan. Jadi bolehkah Tuan Hamdani, Ali Hamdani mengongsikan status terkini pelan tindakan bagi pilar yang pertama daripada Kementerian Pendidikan? Silakan. Masih. Alhamdulillah, di bawah strategi celik kewangan kebangsaan majlis ini, beberapa inisiatif sedang dilaksanakan atau diungkayahkan. Antaranya ialah menghasilkan Brunei Darussalam Financial Literacy Competency Framework for School Children and Adult sebagai rujukan dalam menambah baik kurikulum sekolah dengan memasuk konsep celik kewangan yang bersesuaian dengan peringkat umur pelajar. Di samping itu juga penganjur-penganjur inisiatif celik kewangan boleh merujuk kerangka ini dalam memastikan inisiatif yang dilaksanakan adalah bersesuaian dengan kumpulan sasaran. Dalam memberi dasar dan hala tuju bagi inisiatif pelan tindakan pilar 1 ini, memanglah sebuah jawatan kuasa pandu telah ditubuhkan pada bulan November pada tahun 2019. Alhamdulillah. Jadinya dari tahun 2019 sudah ya, ataunya mengenai dengan pilar pertama. Jadi di sini ingin juga kami mengetahui ya siapa yang terlibat dalam membina kerangka pendidikan kewangan dan bagaimana proses pembinaan ini dilaksanakan, Tuan. Silakan. Alhamdulillah, memanglah detail in terms of prosesnya ini. Jadi bagi melaksanakan dan menjalankan beberapa inisiatif di bawah pilar 1 ini, sebuah jatuh kuasa kerja telah dibentuk yang mana keramaian ahlinya adalah 37 orang yang terdiri daripada pelbagai agensi
termasuklah dari Kementerian Pendidikan, seperti dari jabatan di bawah Kementerian Pendidikan, Jabatan Perkembangan Kurikulum, Jabatan Sekolah-Sekolah, Entrepreneurship Innovation Center, bahagian pengajian tinggi, Jabatan Pendidikan Kurikulum, agensi lain yang berkepentingan, dan juga daripada yang penting adalah juga dari tenaga pengajar dari peringkat rendah hingga ke peringkat pengajian tinggi, termasuklah dari UBD, UTB, UNISA, KUPU, SB, Politeknik. Di samping itu juga bagi merangka kurikulum ini, pihak Jawatankuasa juga menyediakan buku panduan guru bagi membantu guru-guru kita ini dalam mendukung pelaksanaan literasi keuangan ini. Bagi perkara ini, beberapa proses dan analisa telah dibuat oleh Jawatankuasa Kerja. Ini adalah bertujuan untuk memastikan dan menyesuaikan amalan terbaik negara-negara lain dalam konteks negara Darussalam, dan juga untuk memastikan bahawa kerangka kompetensi juga diselaraskan dengan sistem pendidikan nasional dan masyarakat secara keseluruhannya. Pada awalnya, penilaian dan penilaian kerangka telah dibuat dari berbagai sudut, dan ini termasuklah meneliti kerangka kompetensi dari badan OECD, iaitu the Organization for Economic Cooperation and Development, dan juga negara-negara negara serantau dan antarabangsa, termasuklah dari Hong Kong, dari Jepun, dari Amerika Syarikat, dan dari United Kingdom dan Netherlands. Mengambil kira akan di samping itu juga kita ini mengambil kira juga saranan dan komen daripada beberapa stakeholders seperti MBD, FBAP dan TAP, yang mana mereka ini adalah Certified Financial Planner. Dan di samping itu juga dapatan dari hasil kajian yang telah dibuat oleh AMBD dalam Financial Literacy Survey in Brunei Darussalam. Proses pembinaan bagi kedua empat bahan ini bermula pada tahun lepas, dan proses bermula dengan pembinaan kerangka dengan melibatkan 15 peringkat. Artinya 15 peringkat dari sekolah rendah sampai ke pengajian tinggi. Memanglah dalam mengendalikan perkara ini, berpasti 5 surat telah dibuat, dan termasuklah proses uji cuba kepada 14 buah sekolah. Seiring dengan itu juga, pembinaan bahan kurikulum seperti buku panduan seperti yang terangkan tadi, buku panduan guru peringkat rendah pula dijalankan, yang mana guru-guru dari 4 buah sekolah yang telah dikenal pasti dilibatkan dan dilantik sebagai facilitator. Di samping itu juga pengembaraan juga dijalankan yang melibatkan murid-murid sekolah tersebut. Jadi bagi memastikan bahan berkenaan reliable dan mengikut dengan kehendak peringkat pendidikan serta selaras dengan kerangka kompetensi yang telah ditetapkan, pihak Jawatankuasa telah mengadakan uji cuba yang melibatkan 176 orang guru dan juga 1067 orang pelajar. Jadi alhamdulillah buku panduan guru peringkat rendah alhamdulillah telah selesai dan telah dibina pada Januari 2021. InsyaAllah kedua-dua bahan berkenaan akan diagihkan kepada sekolah-sekolah rendah dalam masa terdekat selepas majlis pelancaran diadakan. Jadi adanya majlis pelancaran bagi buku kerangka akan dilaksanakan, dan mungkin dapat Tuan katakan berikan kepada penonton kita di Jenampai Pagi kenapa apakah tujuannya buku ini dilancarkan? Silakan. InsyaAllah majlis pelancaran akan diadakan pada hari Isnin 20 Syakban 1442 Hijrah bersamaan dengan 12 April 2021 jam 2 petang, bertempat di Diwan Utama Kementerian Pendidikan. Dan insyaAllah majlis pelancaran akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Sulaiman, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi Majlis Kebangsaan Celik Kewangan Negara Brunei Darussalam. Adapun tujuan pelancaran majlis pelancaran adalah tujuan majlis pelancaran buku kerangka adalah untuk memberikan kepada semua peringkat masyarakat mengenai buku kerangka yang telah dihasilkan oleh Majlis Kebangsaan Celik Kewangan dalam usaha kita ini untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kepentingan pengurusan kewangan yang teratur dan bersistematik dalam mengurus keperluan semasa. InsyaAllah dengan adanya buku kerangka dan penungguan guru di peringkat rendah, diharap
matlamat dan tujuan kita ni yang dihasilkan oleh Majlis Kebangsaan Cilik Kewangan akan tercapai dalam melengkapkan pelajaran rakyat Brunei Darussalam dengan pengetahuan dan kemahiran dalam membuat keputusan bijak yang berkaitan dengan kewangan demi kesejahteraan kewangan masing-masing. Ya, itulah tadi telah pun disampaikan. Jadi kita akan berpindah pula kepada Tuan Zainal Abidin bin Haji Kifli. Kalau saya gelar cikgu ni, Cikgu Zainal ni sebenarnya ni. Once you are teacher, you always a teacher. Sampai bila mana pun. Jadi cikgu, ini sebenarnya yang paling penting. Bila agaknya akan diajar kanak-kanak Ketannya ini tentang celik kewangan peringkat seterusnya? Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Bagi peringkat rendah, pelaksanaan ataupun roll out telah bermula pada Januari 2021 untuk murid-murid tahun 1 hingga 6, manakala pelaksanaan bagi peringkat menengah akan dimulakan pada tahun 2022 bagi pelajar tahun 7 dan seterusnya 2023 hingga tahun 2026 bagi pelajar tahun 8 hingga tahun 11. Jadi dia berperingkat-peringkat indah sekaligus ni orang. Jadi nak ikut tapi tujuan cikgu. Tapi studennya tu student yang sama kiranya kan tu. Dia ada ikut peringkat Ikut peringkat. Semakin berjulang naik Semakin tahun lain. semakin sama lah tu. And then yang baru lagi adalah tu. Macam kayak lapis lapis macam tu kan. Okey, jadi cikgu, bagaimana persediaan guru-guru dalam pengajaran dan pembelajaran mengenai dengan pendidikan kewangan di sekolah-sekolah ini? Professional development ataupun pengembangan profesional akan dimulakan selepas pencarian buku panduan guru peringkat rendah. Dan jika mengambil kira hasil sesi uji cuba yang telah dimaklumkan oleh Tuan Liam Dani tadi di sekolah tahun lalu, secara umumnya guru-guru menyambut baik inisiatif yang disediakan oleh jabatan-jabatan berkenaan. Ini adalah juga merujuk kepada maklum balas selepas sesi uji cuba di mana bahan-bahan pendidikan kewangan adalah berkaitan dengan mata pelajaran yang sedia ada di sekolah. Dengan adanya uji cuba ni, macam mana pula dengan respon daripada para pemimpin di setiap sekolah-sekolah? Adakah responnya harusnya baguslah tuan? Macam mana respon mereka? Silakan. Alhamdulillah. Sejak pelaksanaan pendidikan kewangan yang telah diberikan kepada pemimpin-pemimpin sekolah pada Oktober dan November 2020, yang mana pada dasarnya pemimpin-pemimpin sekolah menyokong inisiatif Majlis Kewangan Celik Kewangan ini untuk meningkatkan tahap celik kewangan di kalangan pelajar. Pemimpin-pemimpin sekolah juga telah memberikan kerjasama yang positif dalam pemilihan guru untuk memantau pelaksanaan pendidikan kewangan di sekolah-sekolah untuk menjalani professional development pendidikan kewangan bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan pelajaran di sekolah berkenaan. Mungkin daripada pihak cikgu sendiri dan juga mungkin kepada dua tetamu Ketan yang lain ini, apakah diharapkan yang diinginkan daripada pelaksanaan projek ini? Cikgu, silakan. Dengan inisiatif yang sedia ada adalah diharapkan guru-guru dapat menyampaikan maklumat berkaitan pendidikan kewangan dengan efektif yang akhirnya dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk mengurus kewangan secara berhemah. Selain itu, kerjasama daripada ibu bapa dan komuniti sekolah juga diharapkan dapat memastikan pengajaran dan pembelajaran berkaitan pendidikan kewangan dapat dilaksanakan secara konsisten, sama ada secara formal dan tidak formal bagi mencapai objektif Majlis Kebangsaan Celik Kewangan, khususnya Wawasan Brunei 2035 amnya. Mungkin daripada Cikgu Ali sendiri macam mana? Ya, alhamdulillah dengan terhasilnya Brunei Darussalam Financial Literacy Competition Framework for School Children and Adult ini ia sebagai rujukan dalam menambahbaikkan kurikulum sekolah yang pertama dengan memasukkan konsep-konsep celik kewangan ini bersesuaian dengan umur. Jadi kalau kita ni mendengar tadi pelaksanaannya tahun 1 hingga 6 pada tahun ini dan tahun depan insya-Allah akan dibuat financial literacy community framework bagi tahun 7 dan seterusnya. So alhamdulillah dengan adanya ini mungkin pelajar-pelajar ataupun akan maklum mengenai dengan celik kewangan. Demikian. Dan yang terakhir untuk Puan Rina sendiri. Ya, bagi saya lah kalau pendidikan kewangan ini memang sepatutnya disalurkan daripada usia yang muda lagi. Jadinya kalau daripada muda lagi
they will have the foundation lah. Jadinya kalau diorang have the foundation, jadi sudah diorang ikut lagi peringkat umurnya sudah bekerja apa nanti. So practicality-nya tu pun mereka akan jadi bijak terbiasa dan bijak lah. So jadinya harapan supaya kalau sekiranya sudah dapat diterapkan barang-barang macam ni, seperti yang saya cakapkan tadi, supaya rakyat Brunei jadi bijak dalam mengenal pastilah. Jadinya indah lagi kita ni bijak dan sadar tu. Sadar. Bijak dan sadar tu mesti ada. Kalau ada sadar, susah sedikit puan. Macam supaya dorang punya financial management itu bagus je lah. Dan indah je ni kedengaran macam orang soalnya tertipu daripada penipuan kewangan. So daripada sekolah tu semua foundation itu sudah disediakan. So hopefully dapat dorang terapkan dan dorang praktis lah. Kira persediaan lah. Kita percaya sahaja kalau tentang celik kewangan ini, kalau Ketani yang sudah bekerja di mana-mana pun ada talks diberikan daripada pihak puan sendiri. Tetapi agaknya saya tahu kejarangan saya mendengar adanya talk tentang celik kewangan ini diberikan kepada anak-anak kepada kanak-kanak sekolah. Mungkin ada kali, tetapi mungkin saya tidak tahu pasal lama sudah meninggalkan sekolah kan. Jadi kanak-kanak basar sudah. Kanak-kanak basar sudah. Jadi pandai-pandai sendirilah ni orang. Jadi mungkin kalau ini sedikit candid Ketani akan berbicara. Tadi Cikgu Zainal dah mengatakan tentang uji coba. Apa sebenarnya yang diuji coba ni? Tentang apa? Uji coba yang dilaksanakan di sekolah-sekolah adalah mengenai kurikulum dan mata pelajaran yang bersesuaian dengan celik kewangan. Seperti yang Puan Rina tadi maklumkan, supaya mereka tidak mengenal pasti scam-scam dan penipuan, cara-cara menabung. So atau yang diajar anak-anak. So anak-anak ini bukan lagi diadakan macam jariwara, tapi dalam pembelajaran dan pengajaran diterapkan dari awal. Di sana tu tadi handle. Di sana tadi handle. Betul. Faham. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada 3 narasumber kita ni, Puan Rina Hayani binti Haji Sumardi, Ketua Isu Pengguna Kewangan Authority Monetary Brunei Darussalam MBD, Cikgu Ali Hamdani bin Haji Muhammadiyah, pemangku pengarah perkembangan kurikulum Kementerian Pendidikan, dan juga lastly tapi but not least Cikgu Zainal Abidin bin Haji Kipli, pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Dan insya-Allah kita harapkan acara ini akan berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah tadi kita bersama 3 narasumber kita ini membicarakan mengenai National Financial Literacy Council atau dalam bahasa Melayunya Majlis Kebangsaan Celik Kewangan. Mudah-mudahan